Jika ROS tak lulus pindaan, UMNO ada plan B. Muhyiddin dan Hadi Awang mula bercelaru. Bersatu panas, soal PAS, apa beza perjanjian dengan MOU? Muhyiddin mula goyang bila tahu PAS bakal kuasai PR15. Jawatan Duta Besar, Tajuddin bakal keluarkan kenyataan. UMNO mempunyai dua pilihan jika pendaftar pertubuhan ROS menolak pindaan perlembagaannya untuk menangguhkan pemilihan parti, kata Setiausaha Agung Ahmad Maslan yang berdedahkan bahawa ia turut mempunyai perancangan lain atau plan B. Pilihan lain ialah mengadakan pemilihan parti seperti yang ditetapkan iaitu menjelang Disember tahun ini. Ahmad bagaimanapun enggan berdedahkan butiran mengenai plan B itu. UMNO ada plan B, namun jika tak mahu plan B, maka kita akan buat pemilihan parti sebelum 29 Disember ini. Bagaimanapun kita ingin laksanakan plan B jika ROS tak lulus permohonan pindaan perlembagaan berbanding membuat pemilihan. Apakah plan B itu? Kena tunggulah nanti. UMNO sebenarnya tak mahu buat plan B itu, katanya yang dipetik oleh portal berita harian online. Tempoh 3 tahun kepimpinan UMNO sekarang sepatutnya berakhir pada 30 Jun tahun lalu. Bagaimanapun, Perlembagaan Parti membenarkan pemilihan ditangguhkan selama setahun setengah dengan MKT bersetuju untuk menangguhkan pemilihan sehingga Disember 2022. Pada 15 Mei lalu, Mesyuarat Agung Luar Biasa atau EGM UMNO sebulat suara meluluskan pindaan kepada Perlembagaan Parti untuk membenarkan pemilihan parti ditangguhkan sehingga 6 bulan selepas pilihan raya umum. Walaupun perwakilan parti telah meluluskan pindaan itu, UMNO masih perlu mendapatkan kelulusan ROS. Kita harap ROS luluskan permohonan kita kerana tak ada sebab ia tidak dilulus kerana ia sama dengan apa yang dilakukan MCA dan sudah diluluskan, kata Ahmad. Presiden PAS Abdul Hadi Awang disifatkan dalam keadaan bercelaru berhubung perjanjian melantik Timbalan Perdana Menteri sebagaimana kecelaruan parti itu merupakan Perikatan Nasional tanpa melalui Majlis Syura Ulama. Bekas ahli jawatankuasa PAS Pusat Muhammad Khairuddin Ahmad Razali berkata perbezaan pendirian antara Hadi dengan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mengenai perjanjian pelantikan jawatan terbabit cukup menggambarkan kedua-dua kelam kabut menguruskan hubungan antara parti komponen gabungan berkenaan. Katanya Hadi memulakan langkah sumbang membentuk Perikatan Nasional dan tidak mustahil lebih banyak kesilapan akan dilakukan antaranya dengan pimpinan Bersatu. Saya tak nak ulas sangat apa yang berlaku bila ada pihak mendakwa ada perjanjian jawatan TPM, sebelah pihak lagi nafi ada perjanjian. Tapi bagi saya, semua adalah kecelaruan dalam mengurus parti, termasuk perkara yang pernah saya sebutkan dulu berhubung tindakan PAS merubuhkan Perikatan Nasional tanpa dirunding dalam mesyuarat Majlis Syura Ulama. Kalau perkara besar yang seperti itu tidak diambil perhatian, maka tidak pelik berlaku kecelaruan sekarang dalam pelbagai isu melibatkan Perikatan Nasional. Bagi saya, sesuatu yang silap pada awalnya akan menimbulkan lagi banyak kesilapan pada hujungnya, kata ahli Parlimen Kuala Nerus itu kepada portal FMT. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas sama ada Muhyiddin bertindak melangkaui PAS dan Perikatan Nasional berhubung perjanjian antara TPM untuk bersatu selepas Hadi menafikan wujud perjanjian itu. Semalam Muhyiddin meminta Hadi merujuk kepada Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan yang dikatakan menjadi individu bertanggungjawab menggubal draft perjanjian antara bekas Perdana Menteri itu dan Ismail Sabri Yaakob. Beliau menjelaskan perkara itu selepas Hadi memaklumkan tidak wujud perjanjian sebegitu dalam Perikatan Nasional. Perkara itu dibincangkan antara Perikatan Nasional dengan Ismail. Kata Hadi, bagaimanapun tiada keputusan dicapai. Sesulan itu Taqiyuddin mengakui membuat draft perjanjian tersebut, namun ia dilakukan dalam kapasitinya sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri ketika itu, bukan sebagai pemimpin parti. Mengulas lanjut, Khairuddin berkata isu jawatan TPM tidak sepatutnya berbangkit ketika ini kerana tempoh penggal Parlimen berbaki tidak lebih daripada setahun. Pemimpin parti dalam kerajaan katanya sepatutnya menumpukan kepada usaha membantu rakyat. Isu tuntutan jawatan TPM menimbulkan rasa mual dalam kalangan rakyat di bawah ketika mereka sedang berjuang menghadapi peningkatan kos sara hidup, ekonomi semasa. Pihak pimpinan dalam kerajaan pula masih sibuk menuntut jawatan, katanya. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan perlu menjelaskan perbezaan di antara perjanjian dengan Memorandum Perjanjian atau MOA berhubung jawatan Timbalan Perdana Menteri.
Tanya dia, apa maksudnya perjanjian atau MOA? Kata Setiausaha Agong Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Hamzah Zainuddin tanpa enggan mengulas lanjut. Hamzah membuat kenyataan itu ketika ditanya mengenai kenyataan baru Setiausaha Agong PAS itu. Semalam Taqiyuddin mengaku membuat draft perjanjian jawatan TPM. Katanya walaupun perjanjian di antara Muhyiddin dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob itu secara terperinci ada menyebut mengenai jawatan TPM, namun ia tidak mensyaratkan pelantikannya adalah dimestikan. Ini kerana klausa mengenai TPM tidak termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Taqiyuddin berkata beliau membuat dalam draft perjanjian itu atas kedudukannya sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang pada waktu itu. Namun katanya perkara berkaitan lantikan Timbalan Perdana Menteri bukan satu perjanjian, sebaliknya dipanggil sebagai Memorandum Perjanjian atau MOA dan bukannya Memorandum Persefahaman MOU. Sebelum ini Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang berkata perjanjian lantikan TPM tidak wujud. Walau bagaimanapun Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin meminta Abdul Hadi merujuk kepada Taqiyuddin yang didakwanya sebagai pembuat draft perjanjian lantikan jawatan tersebut. Tan Sri Muhyiddin Yassin tentu goyah apabila membaca komen Tun Daim Zainuddin bahawa Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan Parti Pejuang Tanah Air akan bungkus pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Muhammad Puan Zarkashi berkata, logik paling ketara ialah bersatu, tidak ada akar umbi yang kuat. Lantaran itu, parti ini rapuh. Majoriti ahli parlimennya pula adalah katak. Bila-bila masa boleh lari, tambahnya. Lagipun Muhyiddin bukan Perdana Menteri lagi dan bersatu tiada tempat penggantungan kukuh. Dia Muhyiddin yang dianggap gagal dan tidak ada daya tarikan. Dia Muhyiddin bergantung pada akar umbi PAS, tetapi PAS mungkin guna logo sendiri. Daim dalam wawancara dengan sebuah portal meramalkan PAS bakal memperoleh lebih banyak kerusi pada PR15 susulan perpecahan dalam Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Bukan sahaja itu, beliau turut menjangkakan parti dalam Pakatan Harapan bakal kehilangan sebilangan kerusi yang dimenanginya pada 2018 yang lalu. Menurut Daim, pembangkang tidak akan dapat majoriti kerana DAP akan kehilangan sebilangan kerusi, sementara Parti Keadilan Rakyat PKR akan kalah lebih lagi. Bagi pejuang, Parti Pejuang Tanah Air, saya rasa sudah habis dan begitu juga bersatu, ujarnya. Tajuddin Baik, terima kasih. Ahli Parlimen Pasir Salak Tajuddin Abdul Rahman akan mengeluarkan satu kenyataan mengenai status beliau sebagai Duta Besar Indonesia. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob kepada pemberita. Tajuddin akan keluarkan kenyataan, katanya ringkas kepada media selepas menghadiri Majlis Pelancaran Blueprint Perumahan 3.0 Kementerian Pertahanan. Beliau berkata demikian ketika ditanya status Tajuddin sebagai Duta Besar Indonesia selepas namanya tiada dalam senarai penerima watikah pelantikan di Istana Negara. Terdahulu, Ahli Parlimen Pasir Salak dilaporkan digugurkan sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia setelah kerajaan berubah hati mengenai pelantikan beliau menurut sumber kerajaan. Sumber itu mengesahkan nama Tajuddin tidak terkandung dalam senarai terbaru penerima watikah pelantikan diplomat ke luar negara daripada Yang di-Pertuan Agong. Semalam, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengundikan watikah pelantikan kepada 4 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara di Istana Negara. Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara yang baru dilantik ialah Duta Besar Malaysia ke Korea Selatan, Lim Joy Jin, Duta Besar Malaysia ke Jepun, Syaril Effendi Abdul Ghani, Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi, Wan Zaidi Wan Abdullah dan Duta Besar Malaysia ke Iran, Khairi Omar. Nama Tajuddin bagaimanapun tidak tersenarai dalam pengundian watikah tersebut. Isu pelantikan Tajuddin sebelum ini mengundang kritikan daripada pelbagai pihak termasuk bekas diplomat. Tajuddin sebelum ini menyifatkan sebahagian kritikan berhubung pelantikannya sebagai tidak adil. Beberapa pihak dalam UMNO turut mendesak Tajuddin digugurkan kerana tindakannya menyerang Presiden Ahmad Zaid Habibie secara terbuka yang disifatkan sebagai memalukan. Dalam sidang medianya sebelum ini, Tajuddin menggesa Zahid berundur daripada jawatan Presiden UMNO. Petisyen juga dilancarkan di change.org untuk menggesa pelantikan Tajuddin sebagai Duta Besar ke Indonesia dibatalkan yang mengumpulkan lebih 35,000 tanda tangan.